perlu dilaksanakan demi mewujudkan bank data sejajar apa yang dibentangkan dalam Majlis Profesor Negara MPN pada Disember 2014. Jadi kita nak mengembalikan kesedaran, yang ini yang kita buat kempen kesedaran kepada semua ketua masyarakat agar mereka lebih prihatin dan mengambil berat memikir tentang warga asing yang ada di tempat mereka. Kalau dulu di kampung-kampung, kita kalau ada masyarakat masuk, orang luar masuk kampung atau tempat, kita akan rasa, siapa tu? Nak pergi mana? Anak siapa? Tapi sekarang budaya tu dah tidak ada dan ianya telah sehinggakan di taman-taman ataupun di kampung, kita tidak tahu jiran kita siapa. Especially di taman, tak tahu siapa yang duduk belakang rumah, kan? Sebelah rumah, kan? Sebab budaya tu dah berbeza. YKKM diperbadankan di bawah Jabatan Perdana Menteri di bahagian Hal Ehwal Undang-Undang pada Mac 2015. Hampir 200 orang sukarelawan badan NGO ini sedang bergiat di seluruh negara bagi menjalankan program pendataan warga asing. Tujuan dan matlamatnya ialah untuk diketahui berapakah sebenar jumlah statistik warga asing yang berada di negara ini, terutamanya di taman-taman, kawasan perumahan dan di kampung-kampung. Kebanyakan warga asing ini takut untuk keluar, diserbu atau ditangkap. Dengan adanya kerjasama pihak ketua komuniti, maka mereka ini dengan sukarela akan keluar mendengar penerangan dan mendaftar. Mereka ni kosong. Mereka adalah antara mangsa-mangsa. Bagi saya kategorikan mereka antaranya sebagai adalah mangsa-mangsa. Mangsa-mangsa oleh ejen-ejen yang cuba mengambil kesempatan, ya. Terutama sebenarnya kebanyakan mereka datang dengan pintu masuk yang sah, iaitu PADI. Kita panggil PADI, pendatang asing dengan izin. Ya. Tapi setelah mereka masuk ke negara kita dengan harapan untuk bekerja, tetapi telah ditipu oleh ejen, ya, ataupun majikan, maka mereka akan cuba lari daripada tempat asal. Tapi malangnya pasport mereka itu disimpan oleh majikan. Perkembangan ekonomi dan pentadbiran politik di Malaysia menjadi faktor utama yang menarik perhatian warga asing selain kekurangan tenaga kerja khususnya dalam sektor perkhidmatan, pembinaan, peladangan dan pembuatan. Pendataan yang dijalankan mampu merangka penyelesaian kepada permasalahan berkaitan warga asing yang tidak mempunyai dokumen memasuki negara ini secara haram dan sebagainya. Proses pendataan warga asing dijalankan melalui 3 fasa. Peringkat pertama adalah pendataan, kedua kebajikan dan ketiga adalah penyelesaian. Untuk memastikan butiran yang diperoleh semasa proses pendataan itu betul atau tidak, YKKM akan menghubungi keluarga atau waris untuk mengesahkan butiran tersebut. Baru-baru ini kita ada satu kes di mana kematian warga asing, iaitu daripada satu warga Bangladesh, dan kami telah dapat telefon sebenarnya daripada pihak polis, dapat panggilan telefon daripada pihak polis kerana warga asing ini tiada dokumen, tapi yang boleh membantu pihak polis ini adalah dengan apabila terjumpa kad kebajikan YKKM ni di dalam poket. Sebab di dalam kad tu ada tertera nombor pejabat dan mereka hubungi kami. Dan kita pun mengesahkan nama dia ada sekian-sekian, sebab kita memberi data dan pihak polis mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada kami kerana ianya telah banyak membantu bagi pihak polis mengenal pasti mayat yang mereka jumpai. Penjajaran warga asing telah memberi ancaman kepada komuniti di negara ini dari segi ekonomi, sosial dan jenayah. Hak masyarakat negara ini juga diceroboh sama ada di tapak perniagaan, dari segi pekerjaan dan perumahan seringkali didominasi oleh warga asing. Program pendataan ini amat penting bagi negara dan masyarakat kita. Kita perlu tahu berapa ramaikah warga asing yang sebenarnya ada di Malaysia. Ini yang menjadi ancaman yang jika tidak dibendung, tidak dipantau dalam masa 10 tahun, 5 ke 10 tahun akan datang, ianya akan menjadi lebih serius dan ianya akan menjadi masalah kepada komuniti masyarakat Malaysia sendiri.
Ya, kerana anak-anak terutama yang stateless ni, maksud saya yang tiada warga negara ni adalah hasil daripada perkahwinan di Malaysia. Mereka berdagang, setelah berapa lama mereka kahwin, lepas tu ada keluarkan ni, tetapi tidak boleh didaftar. Kerana kedua-dua mereka pun parti juga, dalam kategori parti. Jadi bagaimanakah kedudukan anak ini yang stateless ni? Dan sekarang ni dalam kategori stateless adalah tadi yang padi dengan izin dan jadi parti. Parti itu sendiri adalah stateless. Kerana pasportnya tiada, dokumen diri tiada. Setelah pendataan dilakukan oleh para sukarelawan, pihak YKKM akan mengklasifikasikan semua warga asing ini mengikut kategori masing-masing. Jika ada pelarian di kalangan warga asing ini, mereka akan dimasukkan dalam kategori pelarian. Ada yang dalam kategori OKU, pembinaan, perkhidmatan dan juga yang berada dalam kategori tiada warganegaraan. Serahkan kepada Majlis Keselamatan Negara dan KDN, Kementerian Dalam Negeri, iaitu dua badan yang bertanggungjawab menangani isu warga asing dalam penyelesaian. Sebab itu tadi kita ada fasa pertama, fasa kedua dan fasa ketiga adalah penyelesaian. Penyelesaian adalah bidang kuasa kerajaan, bukan kami. Kami hanya membantu dengan menggunakan tenaga kerja semua warga sukarelawan MCCF untuk membantu kerajaan keluar mendapatkan sebanyak mungkin data warga asing, dan kita akan salurkan kepada pihak Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Dalam Negeri untuk tahap penyelesaian kategori masing-masing. Walaupun pelbagai tindakan diambil untuk mengurangkan ataupun menghalang warga asing masuk ke Malaysia, tetapi setiap tindakan dan idea itu tetap mempunyai kelemahan. Kita perlu mencari idea yang boleh dimanfaatkan untuk mengurangkan warga asing ke Malaysia. Oleh yang demikian, sebagai rakyat Malaysia, sayangilah tanah air kita. Jangan biarkan bumi kita ini dibanjiri oleh orang-orang luar. Semangat patriotik sangat diperlukan demi tanah air kita yang tercinta.